Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 13 Januari, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Pemain badminton nombor 1 dunia Kento Momota cedera kemalangan di Putrajaya. Ketegangan dengan Amerika Syarikat, Iran beri isyarat berundur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain badminton nombor 1 2 yang juga juara baru Malaysia Masters yang melabuhkan tirai semalam, Kento Momota cedera apabila terbabit dalam kemalangan maut di Putrajaya awal pagi tadi. Turut terbabit 3 lagi pemain badminton antarabangsa, manakala yang maut pemandu van warga tempatan. Van yang mereka naiki merempuh sebuah lori di lebuhraya Mac menghala ke Putrajaya kira-kira jam 4.45 pagi. Berdasarkan laporan ringkas kemalangan daripada Balai Bomba Putrajaya, selain Momota, mangsa yang terlibat antaranya Hirayama Yu, Morimoto Arkifuki dan seorang pemain badminton England, William Thomas. Mereka dilaporkan mengalami kecederaan ringan dan telah mendapatkan rawatan di Hospital Putrajaya. Bagaimanapun, pemandu van and Bavan dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kami sedang menunggu laporan lengkap daripada pihak berkuasa. 8 murid dan 4 guru dari 8 sekolah di Kedah dijangkiti virus influenza A. Exco Kesihatan Pembangunan Luar Bandar dan Agama Negeri, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, kesemua mereka dari sekolah menengah di daerah Kota Star, Sungai Petani dan Bandar Baru. Kesemua disahkan dijangkiti influenza selepas melakukan pemeriksaan di klinik kesihatan daerah dan dirujuk ke hospital. Murid dan guru berkenaan mengalami simptom demam, selesema batuk dan sakit tekak. Kesemua mereka dijangkiti sejak 1 hingga 9 Januari lepas. Sementara itu, pelancong luar dan rakyat tempatan yang memasuki Kedah melalui pintu sepadan Malaysia-Thailand serta lapangan terbang antarabangsa Langkawi perlu menjalani pemeriksaan skrin pengimbas suhu. Mereka yang mempunyai simptom demam dan suhu melebihi 37 darjah Celsius akan disaring sebelum dikuarantin dan dirujuk ke hospital berhampiran. Kerajaan negeri kita nasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan seharian, terutamanya golongan yang berisiko tinggi lah, bawah 5 tahun, 60 ke atas, obesiti, mereka-mereka yang ada penyakit lain, kencing manis dan seumpamanya. Untuk yang pertama, hidup ataupun mengamalkan kalau boleh letak mask, ataupun kalau ada batuk sesama, tutup apabila batuk sesama dan sentiasa basuh tangan. Penduduk daerah Kanawit di Sarawak bakal menerima bekalan elektrik 24 jam selepas pembinaan sebuah substesen voltan tinggi bernilai 106 juta ringgit siap. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg berkata, substesen berkapasiti 130 kV itu akan memberi manfaat kepada 146 kampung dengan 2,632 isi rumah. Beliau berkata projek itu dijangka siap Mac tahun depan dan mula dibina pada Mei tahun lalu. Projek itu sebahagian dari peruntukan yang diagihkan menerusi projek rakyat berjumlah 2.37 bilion ringgit untuk tempoh 2019 hingga 2020. Ia sebahagian usaha menjayakan projek menyediakan bekalan elektrik untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di seluruh Sarawak. Tambahnya, kerajaan negeri berusaha meningkatkan liputan bekalan elektrik daripada 91% pada 2018 kepada 97% menjelang akhir tahun ini. Peningkatan liputan bekalan elektrik itu komponen penting ke arah membangunkan ekonomi negeri selain meningkatkan kualiti hidup rakyat baik di bandar atau di kawasan luar bandar. Kerajaan negeri juga komited untuk menyediakan peruntukan 56 juta ringgit bagi menyambungkan bekalan elektrik melalui grid kepada sekolah di Sarawak. Bekalan elektrik 24 jam yang stabil penting untuk menyokong sesi pembelajaran pelajar sekolah, terutama bagi membolehkan mereka menggunakan kemudahan teknologi maklumat di sekolah.
Menteri Pembangunan Luar Bandar menafikan dakwaan kononnya Majlis Amanah Rakyat MARA akan menghentikan bantuan kepada usahawan luar bandar. Datuk Seri Rina Mohamad Harun sebaliknya berkata, MARA akan terus mengadakan pelbagai program dalam usaha membantu sekaligus melahirkan lebih ramai usahawan. Yang pentingnya MARA sebagai satu institusi yang untuk membantu masyarakat luar bandar akan meneruskan usaha-usaha untuk membantu masyarakat. Pendidikan, keusahawanan, kalau ada yang kata kita bantu kita hentikan bantuan pada usahawan luar bandar, saya minta hentikanlah fitnah-fitnah tersebut. Datuk Seri Rina terdahulu menghadiri program Ramah Mesra dan Ziarah Kasih bersama masyarakat Dun Bagan Pinang di Port Dickson, Negeri Sembilan. Dakwaan itu timbul selepas pengerusi MARA Dr. Hasnita Hashim membuat kenyataan bahawa MARA telah menghentikan sebarang penyaluran peruntukan bagi pelaburan baru kecuali dalam bidang pendidikan. Kenyataan itu, tambah Datuk Seri Rina, mungkin telah disalah tafsir oleh sesetengah pihak sehingga menimbulkan kekeliruan. Kementerian Belia dan Sukan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur sukan di kawasan luar bandar untuk dimanfaatkan kepada masyarakat secara meluas. Tumpuan itu bertujuan untuk memastikan peruntukan bagi pembinaan dan menaik taraf infrastruktur sukan tidak hanya tertumpu kepada kawasan bandar. Tumpuan diberikan berikutan banyak negeri yang mempunyai kawasan luar bandar dan separuh bandar yang memerlukan infrastruktur yang baik. Alhamdulillah, sebab saya buat jelajah. Sebagai contoh, saya buat jelajah YPC di Sabah. Dah masuk ke beberapa CD. Pergi satu persatu tempat, Keningau, Ranau, Kimanis dan ada satu kawasan Penampang kalau tidak silap. Dan tengok sambutan sangat baik sekali. Mereka mahukan program bukan berskala besar, tapi program kecil-kecilan tapi di banyak tempat. Dan itu memang patut jadi fokus kita. KBS pun akan memberikan penumpuan program sukan luar bandar dan penambahbaikan dan baik pulih infrasukan di kawasan luar bandar khususnya. Dan negeri-negeri yang ada banyak kawasan luar bandar, sepadan bandar dan negeri di mana ada kumpulan belia berisiko paling tinggi akan dijadikan tumpuan utama. Beliau terdahulu menyampaikan amanat dan sijil kepada Youth Power Club YPC di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan di Kota Baru. Dalam pada itu, beliau menambah golongan belia ketika ini tidak mahu satu program yang berskala besar tetapi berskala kecil namun ia diperbanyakkan di seluruh kawasan. Seorang wanita ditikam 10 kali dalam lift dalam kejadian samun oleh jirannya di flat Taman Sri Damai, Jelutong, Pulau Pinang. Kejadian berlaku ketika mangsa berusia 20 tahun itu menaiki lift berseorangan untuk pulang ke rumahnya. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santung, seorang lelaki bertopeng memasuki lift berkenaan dan terus menyerang wanita itu dan menikam di bahagian belakang mangsa bertubi-tubi menggunakan sebilah pisau. Suspek menyamun dompet serta telefon bimbit mangsa sebelum melarikan diri. Wanita yang cedera parah itu kemudian mendapatkan bantuan ahli keluarganya sebelum dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Difahamkan lift ini tidak dipasang kamera litar tertutup CCTV. Mungkin kita kena masukkan CCTV dalam setiap lift so that boleh monitor tambah lagi lah untuk keselamatan semua. Dan dekat depan tu guard post tu dia punya guard kena efisien sikit sebab kadang-kadang dia pun lepas orang yang tak betul-betul identiti card, dia orang akan lepas masuk macam tu sahaja. Kita rasa takut lah dengan keselamatan anak kita lah. Macam lagi kita bahaya lah duduk macam ni kan. Kadang kita tinggal anak kadang duduk main kat luar-luar kan. Apa nasihat akak macam ni? Kita galakkan lah buat rondaan polis. Lepas tu kita galakkan pasangan CCTV lah, kamera kat sini. Bertindak atas maklumat, polis menahan seorang suspek berusia 26 tahun yang juga jiran mangsa. Lelaki yang tidak bekerja itu didapati positif dadah serta mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Suspek direman sehingga 15 Januari ini. Mangsa yang masih menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang bagaimanapun dilaporkan dalam keadaan stabil. Sempena sambutan Tahun Baru Cina hujung bulan ini, 8TV CNY Fiesta membuka tirai buat tahun kedua penganjurannya. Karnival anjuran Build Up Resources BUR dengan kerjasama 8TV ini menyasarkan jumlah pengunjung melebihi 300,000 orang, bilangan yang dicapai tahun lalu. So 8TV really hopes that all Malaysians will come for the carnival. There's something for every Malaysian, not just for our Malaysian Chinese, but every Malaysian. So please come and be part of this.
Objektif penganjuran antara lain bagi menghidupkan suasana musim perayaan yang disambut masyarakat Cina di negara ini. Lebih 320 gerai dibuka sepanjang 9 hari karnival ini berlangsung yang bermula semalam sehingga 19 Januari ini. Waktu operasi bermula jam 5 petang hingga 11 malam pada Isnin hingga Jumaat dan dilanjutkan pada hujung minggu iaitu dari jam 12 tengah hari ke 11 malam. Majlis pelancaran yang berlangsung di kawasan parkir Stadium Nasional Bukit Jalil disempurnakan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh. Bukan sekadar minat dengan tanaman orkid, kepelbagaian spesies orkid liar dan sukar didapati dikaji sehingga pemiliknya dapat mengumpulkan 1,200 pati minyak orkid. Pati itu digunakan untuk menghasilkan minyak wangi yang kini mendapat permintaan pengguna dalam dan luar negara. Bunga anggrek atau lebih dikenali sebagai bunga orkid adalah tumbuhan yang memerlukan waktu yang lama untuk matang dan berbunga. Menurut Winston, 53 tahun, minatnya terhadap orkid tercetus sejak kecil. Malah setiap hari beliau menghabiskan 4 hingga 5 jam membelek bunga-bunga kesayangannya. Setiap orkid yang mempunyai haruman tersendiri mendorong beliau menghasilkan pati minyak wangi berasaskan orkid. Orkid wild ni dia ialah satu jenis vanila yang tak sama. Kita tahu punya vanila dia macam money plant yang panjang punya. Hanya itu boleh jadi vanila. Actually semua orkid punya benih dia vanila juga. Hanya macam mana hasilkan itu bau dalam pertanian. Untuk boil dia, macam mana keringkan dia untuk jadikan dia punya benih jadi wangi. Pada peringkat awal, Winston menghasilkan pati dari orkid hitam, putih dan madu. Namun variasinya semakin dipelbagaikan termasuk jenis tiger yang sukar didapati. Tambahnya pati minyak orkid lebih kuat daripada bauan wanila dan lazimnya diambil dari benih bunga itu ketika ia mekar. Usahawan ini sudah menghabiskan lebih RM120,000 untuk mendapatkan baka orkid bermutu dalam dan luar negara. Lebih menarik, pati orkid miliknya turut digunakan dalam penghasilan minyak wangi terkemuka. Selepas 10 hari. Dalam laporan luar negara, Iran memberi bayangan cenderung untuk berundur selepas 10 hari dilanda ketegangan bersama Amerika Syarikat. Situasi yang menyaksikan kedua-dua belah pihak saling berbalas tembakan peluru pemandu termasuk menembak jatuh pesawat penumpang secara tidak sengaja. Dalam satu pertemuan antara Presiden Hassan Rouhani dan Amerika kata, kedua-dua pihak bersetuju bahawa pengunduran adalah satu-satunya penyelesaian dalam krisis rantau itu. Qatar adalah tuan rumah kepada pengkalan tentera Amerika Syarikat terbesar di rantau berkenaan. Namun pada masa sama turut menjalinkan hubungan akrab dengan Iran. Menurut Amir Sheikh Tamim Hamad Al-Thani, lawatan itu adalah pada waktu yang amat kritikal di rantau ini. Kedua-dua pemimpin itu bersetuju bahawa pengunduran semua pihak dan dialog adalah satu-satunya cara penyelesaian. Dalam pada itu, satu lagi serangan peluru berpandu terhadap markas udara Iraq menempatkan tentera Amerika Syarikat mencetuskan kemarahan pemimpin negara itu. Setiausaha negaranya Mike Pompeo dalam satu ucapan di akaun Twitternya berkata, pencabulan berterusan seperti ini terhadap kedaulatan Iraq oleh kumpulan yang tidak setia kepada kerajaan Iraq harus dihentikan. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu. Menurut tentera Iraq, serangan membabitkan 8 peluru berpandu mencederakan masing-masing 2 pegawai tentera Iraq dan 2 juruterbang. Amerika Syarikat sebelum ini menuduh serangan seumpamanya dilancarkan kumpulan pejuang yang disokong Iran. Sasaran serangan markas udara Al-Balad menempatkan sekumpulan kecil pasukan tentera udara Amerika Syarikat selain kontraktor negara itu. Tetapi kebanyakan daripada mereka sudah dipindahkan berikutan ketegangan antara AS dan Iran semakin meruncing. Al-Balad adalah markas utama pesawat F-16 milik Iraq yang dibeli daripada Amerika.
Kanada akan menuntut keadilan bagi mereka yang terkorban dalam nahas udara di Iran minggu lalu. Perdana Menterinya Justin Trudeau menegaskan tragedi itu tidak sepatutnya berlaku. Katanya tragedi itu yang terburuk mengakibatkan kehilangan nyawa paling ramai sepanjang sejarah 40 tahun Kanada. Bercakap pada majlis memperingati mangsa nahas di Edmonton, Alberta, Trudeau memberitahu mereka tidak bersendirian dalam menghadapi tragedi itu kerana seluruh negara bersama mereka. Dalam kalangan mereka yang terbunuh, 13 menetap dari Alberta, kebanyakan ada kaitan langsung dengan University of Alberta. Iran minggu lalu mengakui tersilap menembak pesawat Ukraine itu Rabu lalu mengorbankan 176 orang, termasuk sekurang-kurangnya 57 warga Kanada berketurunan Iran. Baik, 8 kanak-kanak antara 23 maut dalam 2 kejadian bot karam di perairan Turki. Dalam kejadian pertama, 12 maut apabila bot dinaiki 50 pendatang tanpa izin tenggelam di perairan Paxos. Operasi penyelamat dilakukan pasukan pengawal pantai selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 9.15 pagi. Selain helikopter, operasi turut dibantu 4 kapal dagang yang kebetulan berada di lokasi kejadian. 21 penumpang sempat diselamatkan. Beberapa jam kemudian, sebuah lagi bot karam ketika melalui kawasan perairan Izmir meragut 11 lagi nyawa. Laporan sukan, Sergio Aguero berjaya meledak hat-trick ketika membantu pasukannya Manchester City membelasah Aston Villa 6-1 awal pagi tadi. Apa yang menarik, jaringan itu bukan sahaja menyaksikan Manchester City kembali di kedudukan kedua Liga Perdana Inggeris, malah 3 gol yang dicetak Aguero terus meletakkan namanya sebagai pemain asing paling banyak menjaringkan gol dalam saingan Liga Elit itu. Walaupun beraksi di tempat lawan, Aguero nyata berbisa ketika turun menentang Aston Villa. Ketika gol pertama dan kedua Manchester City dijaringkan Riyad Mahrez pada minit ke-18 dan 24, Aguero mencetak akaun golnya pada minit ke-28 sebelum Gabriel Jesus menjadikan kedudukan 4-0 tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Aguero menambah 2 lagi gol pada minit ke-57 dan 81 sekaligus merekodkan 177 gol dalam saingan Liga Perdana Inggeris mengatasi penyerang Arsenal Thierry Henry yang mencetak 175 gol. Apapun ketika Aguero dan Manchester City ceria dengan rekod berkenaan, Aston Villa tetap berupaya meraih gol sanggup hati pada minit-minit akhir permainan menerusi jaringan sepakan penalti yang disempurnakan Anwar Al-Ghaid. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, Watford berjaya keluar dari zon penyingkiran selepas membenam Bournemouth 3-0 di tempat lawan. Laporan tadi mengakhiri paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Fatin Hamim Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.